Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Juru Azrul dan merupakan founder Root Activity dan tahniah kerana anda memilih antara salah satu saluran yang mempunyai kau-kau support lah. Maksudnya kalau you start, you belajar, memang kita kau-kau, kita tolong you. Alright, so hari ni topik saya ialah mengenai trend. Dia konsep trend ni, satu ialah dulu back to last 15 years masa awal saya belajar, masa tu kan, mana ada banyak sifu-sifu Melayu sangat, masa tu Mak Saleh lah kan. Dia kata ialah you treat you treat trend it's like your friend. Jadi dia kata lah trend is your friend. Tapi masa tu saya punya trading kan, saya tak tahu kat mana trend. Saya rasa dia bukan friend, saya rasa enemy. Pasal apa? Pasal masa saya sell dia naik, masa saya buy dia turun. Okay, so jadi saya pun tak sure apa yang dikatakan sebagai trend lah basically sebab tak ada idea apa trend. Dan trend ni kalau kita tengok juga, satu ialah sifat trend ni, dia sifat bagi saya dia bukan saja dinamik tapi dia random. Bukan saja dinamik tapi random. Maksudnya kalau you perasan, kalau kita tengok kadang-kadang monthly, weekly, daily, H4, H1, in fact sampai M1 pun kadang-kadang dia boleh semua berlainan, kadang-kadang sama. Sebab tu trend sebenarnya lah. Dalam trend ada trend, kan dalam time frame mengandungi time frame dan dikandungi time frame. Jadi tu point saya. So itu antara benda key yang saya rasa kita patut understand pasal trend. Jadi trend ni ialah satu benda yang memang kita tak boleh nak jangka pada saya, tetapi dengan kita punya kemahiran ataupun dengan ability kita, jadi kita boleh tangkap dia. So macam mana nak tangkap dia ialah kita gunakan dengan cara ialah kaedah mengenal pasti apakah yang membentuk trend. So apa yang membentuk trend sebenarnya? Jadi trend ni satu ialah kita tahu ialah trend ni setiap time frame ni berlainan kan. Jadi apa yang membentuk trend pada saya ialah iaitu mesti melihat kepada iaitu candlestick punya close price. Jadi candlestick close price ni dia memberikan signal trend, tetapi dia tidak boleh dia saja. Dia mesti digabungkan dengan dua ciri utama. Satu ialah katalah kita nak tengok dia uptrend, dia mesti close price tu bull guys. Mesti bull sebab bull itu merupakan uptrend dan juga mesti juga melepasi resistance. Dan ini adalah perkara yang penting. Alright. So sekarang ni ialah iaitu antara benda yang key paling utama lah you faham itu apa yang dikatakan sebagai trend dan juga apa itu dikatakan sebagai itu signal trend. Jadi signal trend, uptrend ialah terbentuk daripada close price, dia berada di atas resistance. Dan bila masuk berada di atas ialah biasanya kita tengok signal trend ni, satu ialah signal trend baru yang dinamakan break, satu lagi dia dalam keadaan trending. Ada beza. So kalau baru dia break, maksudnya sebelum tu dia dalam keadaan uptrend, downtrend kepada uptrend. Contohnya signal close price bear berada di bawah support, kemudian dia break signal close price bull di atas resistance. Coach, mana visual ni coach? Ini memang bentuk vlogging ini bukan dalam bentuk iaitu tutorial, tapi saya akan buat tutorial pada dia. Tapi idea sekarang ni saya nak you faham macam contohnya you boleh remember dan you boleh explain lah. Okay, macam you remember, macam saya kata ialah kunci pada trend ialah signal close price. Lepas tu mesti melibatkan bull atau bear, mesti melibatkan support resistance. Dan kunci trend juga bila kita sebut support resistance, apa saja support resistance kita boleh pakai guys, as long as kita yang define support resistance tersebut. Okay, saya ulang balik. Apa saja support resistance kita boleh pakai guys, as long as kita boleh define dia. Okay, kita sendiri yang define sebenarnya dari segi konsep tu. Okay, so apa yang saya nak you faham dan juga jelas, iaitu dari segi konsep yang kita katakan trend, kita mesti melihat iaitu dari segi kefahaman macam mana aplikasi dia. So aplikasi dia maksudnya ialah kita tahu satu ialah menggunakan support resistance, nombor dua ialah mesti kena pasti iaitu menggunakan satu konsep yang paling best ialah menggunakan ialah candlestick close price tersebut. Okay, sebab close price tu memberikan signal trend. Masih kena ingat lah 2-3 kali saya sedang emphasize pada you daripada angle berlainan. Okay, so bila you jelas pasal tu, jadi you pun understand sebenarnya ialah macam mana kita melihat trend secara umumnya atau pada dasarnya kan. Okay, baik. So dari segi macam mana konsep yang lain. Okay, konsep yang lain macam ni. Satu ialah bila kita katakan trend, kan saya cakap awal-awal tu pasal trend is random. Maksudnya kita mustahil kita dapat trend dengan cara yang kita boleh lihat ialah menggunakan probability yang kita adalah berdasarkan mungkin technical ataupun konsep. So konsep ni satu ialah kalau saya sebut, mungkin saya dah lama tak highlight pada you, satu ialah dia mesti datang daripada filosofi you. Maksudnya you punya kepercayaan terhadap trend tu terbentuk macam mana. Macam saya kata tadi ialah close price. Kan itu dah kepada iaitu rules dia. Dan macam saya kata ialah trend mesti melepasi resistance, saya kata macam tu, mesti melepasi atap ataupun ceiling, menjadikan uptrend ataupun bawah bottom untuk menjadikan downtrend. Jadi dalam konsep ni, apa yang saya boleh highlight pada you iaitu dia punya correlation dia bermaksud ialah kalau saya kata ialah dari segi situ, bermaksud ialah kefahaman saya believe ialah trend terbentuk macam tu. Dari segi sistemnya bermaksud ialah dia mesti mengandungi iaitu candlestick dan juga support resistance. Dari segi technical rule, close price di atas dan close price di bawah.
sama ada bull atau bear. Dia ada technical rule. So itu yang membentuk sebenarnya lah teknik lah. Teknik datang daripada filosofi, maksudnya you punya belief ataupun kefahaman di terhadap tu, you percaya benda tu macam tu. Kemudian you gabungkan dengan iaitu sistem, maknanya you apa benda yang nak masuk dalam sistem tu, parameter apa nak masuk, variable apa nak masuk, dan kemudian adalah rules kepada parameter variable tu yang membentuk kepada trend tu sendiri. Tu antara key lah. Alright. So, jadi dah coach cakap macam mana kalau kita sendiri pun tak tahu trend apa sebagainya, kita hanya boleh ada analisis ataupun probability yang ada. Ya betul, sebab tu point saya utama, iaitu nak you faham dan you tangkap benda ni. Maksudnya ialah, iaitu trend ni sebenarnya dia saya berpandangan lah, kalau kita pakai teknik apalah, tak kisah menggunakan trend indicator atau menggunakan oscillator jenis indicator, maksudnya mungkin Stoch, MACD, RSI sebagai trend oscillator. Maksud kita tengok oscillator based on overbought reversal ataupun berdasarkan ialah indicator trend yang berada dekat chart lah, basically sama ada Fibo ataupun moving average ataupun lain-lain. Tapi kunci utama dan point utama yang saya nak you tangkap ialah macam mana kita boleh define benda ni secara keseluruhan. Maksudnya dia boleh juga, kalau sebab tu saya kata ialah teknik ni bukan isu utama ni, sebab end of the day apa saja teknik you akan dapati tempat tu juga you jumpa trend berdasarkan analisis kefahaman filosofi tadi. Jadi definisi sebenarnya kalau you tengok apa saja, sebab tu saya sebenarnya satu sudut dan saya kata ialah you tak perlu teknikal banyak-banyak, sebab end of the day you akan nampak dari segi analisis you, teknikal you lebih kurang je. Kedudukan Stoch, kedudukan RSI, kedudukan MACD, kedudukan divergent, kedudukan ialah iaitu dia punya high dan low kan. Maksudnya you boleh tengok break ataupun breakout ataupun breakdown. So you sendiri akan define lah benda tu macam tu. So maksud saya lah satu sudut, iaitu you mesti understand sebenarnya kaitan dia. Trend ni satu ialah dia random. Nombor dua ialah kalau kita gunakan kita punya kefahaman pun, apa saja teknikal akan menunjukkan kedudukan lebih kurang. Kadang-kadang tepat tu tempat tu. Jadi sebab tu dia kata it doesn't matter. Yang penting ialah you faham. Sebab tu saya kata ialah kalau kita nak menguasai satu benda ialah kita kena ada repetition. Sebab tu saya kata ialah mother of skill repetition. Sebab kita ulang, kita akan nampak lah sebenarnya benda tu ialah seperti bukan yang seperti kita ingat. Okey, mungkin indikator lain tunjuk lain. Maksudnya ada satu problem kita melihat indikator tersebut. Macam saya dulu kan, masa saya mula-mula trading, saya jadi heran tau. Kenapa saya tengok okey dah uptrend, lepas tu dia turun kan, dah downtrend, kenapa dia naik. Jadi apa saya buat lah, saya buat satu revelation lah pada masa tu ialah saya kata okey, kalau lah kau nak naik dan aku nak buy sebab kau naik kemudian kau turun, apa kata kalau aku analisa naik aku akan sell kan. Maksudnya kita terbalikkan keputusan kita. Saya dapat betul. So maksudnya problem kita kadang-kadang dengan trend ialah bukan masalah trend tu, kefahaman tu mungkin kita punya kefahaman menggunakan trend tu, masalah kita punya perspektif ataupun how to utilize. Maksudnya kefahaman kita tak betul lah kan. Sebab mula-mula kita ingat betul, tak ada masalah pasal tu. Rupanya kalau dah terbalik kita tak betul. Sebab tu kita kena define balik. Lepas tu baru saya sedar rupanya dia ada kaitan multi time frame. Baru saya sedar ialah dia kata rupanya kita kena top down dan down to top. Baru saya sedar ialah sebenarnya untuk meningkatkan probability you kena guna 3 time frame kan, ataupun respect bigger time frame. Itu yang datang cerita-cerita lain. Alright, by the way, kita masih lagi meneruskan. Saya baru habis Trading from Zero, tetapi pada sama juga ialah kita nak juga you bersama kita, iaitu teruskan pembelajaran, dan kita akan buat live trading setiap hari, mentorship berjalan, weekly coaching berjalan, dan kita akan jumpa dalam sesi seterusnya. Hopefully you dapat sedikit kalau ada mentor kan bug ada bug menyala sikit at least you faham apa konsep ni. Jadi janganlah duk poyo-poyo duk mencari lah confirm. Tak ada benda confirm bang. Kalau confirm kan saya rasa orang semua duk kat bulan Kalau dah confirm kan bang, saya rasa tak ada orang susah dalam dunia confirm full margin je bagi pada orang miskin full margin ni. Tu sebenarnya tak ada benda confirm sebenarnya. So you kena understand market is random dan juga market ialah high adversity. Maksud dia akan kena cari apa saja untuk kenakan ni. Sebab tu risk, always take a risk first, dan reward will take an safe. Alright, jumpa lagi dan salam hormat. All the best semua. Thank you so much.